Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Sekarang ni kita dah masuk balaghah. Minggu lepas kita buat apa balaghah? Ingat tak? Kita dah beritahu tentang ilmu bayan ya. Okey. Ya? Bayan. Okey, hari ni saya buat lagi supaya tuan-tuan saya akan latih tuan-tuan dan puan yang pertama sekali mengenali istilah-istilah dalam ilmu balaghah. Kita tangkap istilah dulu. Setakat ni apa yang kita dah tahu tentang istilah ilmu dalam balaghah? Dalam balaghah ada apa? Ya? Belum lagi dalam balaghah ada bayan dulu. Bayan, al-badi' dan al-ma'ani. Okey, tiga tu lah. Jadi jangan lupa adik-adik balaghah ni ada tiga lagi. Nahu, ya tak? Saraf dan fasahah. Fasahah. Tapi kita dah pergi nahu saraf. Kalau orang tanya nahu saraf ni apa yang awak belajar? Kita belajarlah. Kalau saraf kita belajar sulasi, ya tak? Rubai, kan? Humasi, ada isim, ada haraf istifham, ada haraf jar, ada haraf istisna, itu saraf. Kalau nahu pula, apa yang awak belajar tentang nahu? Nahu ada 23 isim bagi depan, ya. Ada 23 kedudukan isim. Senang je. 8 bagi depan, 12 bagi atas, 3 bagi bawah. Lepas tu bagi depan ada tanda asli, ada tanda fani. Bagi atas pun sama, bawah pun sama. Dan isim kita belajar ada 7 jenis isim. Isim mufrad, isim musanna, isim jamak muzakkar salim, muannas salim, isim 5. Lepas tu apa lagi? Isim mamnu' minah saraf. Itulah dia. Habislah. Nahu dah tu. Yang kita belajar bertahun-tahun kan. Ni lepas ni kita nak bagi CJ tamat belajar 200 jam. CJ tamat belajar tu bukan ada kuasa, tak ada. Kita belajar bukan main macam nak mati kan. Datang kelas, kita tengah mengantuk kan. Tapi yang nak dapat itu je. Bila kita buka Quran, tengok. Ya, di mana dia. Ya. Okey. Salam. Sila. Ya, waalaikumsalam. Macam ada orang baru ni. Belajar masalah kita lama kan? Dulu bukan masalah sama kita. Oh, dia boleh ngajar lah. Tak apa. Alhamdulillah. Terima kasih puan. Siapa nama? Okay. Tak apalah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Itu semua hikmat Allah kan. Nanti saya hari ni saya buat satu contoh tentang terima kasih. Duduklah. Datin Maimun tak ada. Ya. Okey. Tuan-tuan mesti ingat pembahagian kita tu ya. Jangan kita lagi. Okey, Al-Quran apa tu mempunyai 4 bidang ilmu. Ya. Yang pertama kita belajar ilmu saraf. Okey. Yang kedua ilmu nahwu. Yang ketiga ilmu balaghah. Yang keempat ilmu fasahah. Okey. Ya, fasahah tu. Ini 4 bidang ilmu. Tapi majoriti orang tak belajar semua 4 ni. Kecuali kita je belajar. Orang belajar ilmu tajwid, tarannum, kan? Hari ni orang belajar tajwid, tarannum, tafsir Quran. Ya. Tapi kita mesti ingat bahawasanya keempat-empat ilmu ni wajib kita belajar. Pasal ianya adalah ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Ya.
fasahatun. Saya nak latih tuan-tuan supaya ingat framework ni. Ini framework. Puan Azizah akan tolong buat untuk kita framework ni. Tak paling banyak. Jadi tuan-tuan puan, soraf cuba sebut soraf. Dan setiap ilmu ni ada bukti dalam Al-Quran. Ada bukti dia. Bukti nama dia tu. Ya. Ilmu soraf ni dia punya bukti dia ayat Quran kazalika. Demikianlah nusarriful ayat. Nusarrifu, kami pecahkan ayat la'allakum, mudah-mudahan kamu ta'qilun, berfikir. Tengok. Ta'qilun. Cuba cari ayat apa, surah apa. Dalam Quran kazalika nusarriful ayat. Nusarrifu ni surah. Bukti diambil dari Al-Quran ilmu ni. Ya, okay. Ilmu tauhid pun ada bukti dalam Quran. Ilmu nahwu ni belum jumpa lagi. Tapi dia mungkin tak pakai nahwu, dia pakai kalimah lain. Okay. Hari ni kita bagi framework saja. InsyaAllah kita akan habislah sebelum masa ni. Tuan-tuan sabarlah ya. Tuan-tuan ni untung sebenarnya. Sebab sampai balaghah. Ya. Jadi sabar-sabarlah kan, ilmu yang paling hebat. Sabar-sabarlah. Okey. Balaghah ada makna, ada dalam Quran. Okey. Ayat Quran berbunyi faiza balaghna ajaluhunna. Ini dalam Quran. Faiza balaghna ajaluhunna. Ini bukti. Tapi dia tak adalah kata balaghah. Dia ambil root. Ya, bukti ya. Balaghna ajaluhunna ya. Okey. Faiza balaghna ajalahunna fa amsikuhunna. Fa kunna bil ma'ruf. Kalau tak tengok surahnya An-Nur, surahnya At-Talaq ayat 2. Surah At-Talaq ayat 2. Okay. Ini bukti dia. Bila sampai ajar mereka, maka tahanlah mereka. Ya, okey. Mana kanak-kanak perempuan tu bila dah dewasa, dah mula masuk balik, tahan dia di rumah. Jangan bagi dia keluar. Kalau kecil-kecil tu boleh bermain. Pertama tu Al-An'am kan? Al-An'am. Tapi bunyi dia lain sikit. Wa kadzalika nusarriful ayati wa liyaqulu darasta wa linubayyinu liqaumin ya'qilun. Okey, kita ambil yang tu lagi punya. Sebab dia ada banyak. Kalau surah ni ada 6 ayat ni. Ada 6 ayat? Ada 6 ayat yang ada di surah. Tuan Ji boleh tulis ayat ni surah berapa? Ni Al-An'am ayat 105. Al-An'am ayat 105. Untuk Salim ya. Ini bukti. Ada lagi tak? Kita bagi nama ayat dia. Al-An'am 46. Oh. Al-An'am 40. 46. Lagi 65. 15. 15. Tuan-tuan. Lepas tu Al-A'raf 58. Al-A'raf 58. 58. Panjang. Itu At-Taubah. At-Taubah lagi 127. At-Taubah 127. 127. Lepas tu Yusuf 24. Yusuf 24. Ada 6 lah. Ada 6. Okey. Ini
Bukti Itu saya 2 kali saya ada 6. Al-An'am. 2 kali 105 itu kan. Potong satu Okey, 15, 115, 46, 65, 58. Ini sangat penting bila kita mempelajari bidang ilmu, bahawa ilmu ini berasal dari Al-Quran. Kalimahnya dia tak ada bunyi sorof, dia bunyi fa'il mudhari', fa'il madhi, fi'il amar, kan? Tuan cari satu fasahah. Kataan afsahu ke, kataan yafsahu ke, afsahu ke. Kalau dia, okey. Balaghah afsahu. Balaghah at-talaq ayat 2. Okey. Okey. Lepas tu An-Nur ayat 59. An-Nur ayat 59. Iaitu dia punya bunyi dia wa iza balaghal atfal, dan apabila sampai balaghal atfalu, apabila sampai kanak-kanak itu minkumul hulum, daripada kamu, iaitu al-hulum ni dia bermimpi. Al-hulumu bila sampai saat bermimpi, al-huluma falyastazinu, maka hendaklah dia tak mengizinkan. Tak zinu, izinkan mereka untuk berkahwin. Bila sudah sampai umur. Okey. Ada satu lagi ada Ustaz. Yang ada Harun tu. Harun. Al-Qasas. Al-Qasas. Okey. Tentang fasahah, ini Al-Qasas 34. ayat 34. Cuba baca lagi. Wa akhi Harun. Wa akhi Harun. Wa afsah minni lisan farsilhu. Okey. Rid an yusaddiquni. Wa akhi Harun. Runa wa afsahu minni lisanan. Banyak lagi lah. Tak apa. Nanti balik salin Ini kita sudah ada 3, kita sudah bukti. Nahu belum jumpa. Nahu ada, tapi mungkin dia guna perkataan, tak guna. Ini bukti Okey. Salin tu kan, jangan risau. Tapi kita sambung minggu depan. Yang penting sekali kita pergi dengan detail satu ilmu yang sangat hebat ini, iaitu ilmu berkaitan dengan kalam Allah. Kita sangat besar. Jadi Tuan-tuan Salim satu statement mengatakan bahawasanya setiap ayat ada nahu dan sorof, tetapi bukanlah setiap ayat ada balaghah dan fasahah. Okey, ingat statement tu Setiap ayat ada nahu dan sorof, tapi tidak semestinya setiap nahu dan sorof ada balaghah. Dan setiap ayat yang ada balaghah dan fasahah mesti ada nahu dan sorof. Boleh? Setuju tak? Setiap ayat yang ada nahu dan sorof mesti ada setiap ayat yang ada balaghah dan fasahah mesti ada nahu dan sorof. Pegang tu. Orang tak belajar benda ni di sekolah, kita je belajar. Kita ambil satu contoh. Ni misal Misal ni contoh. Kita lihat summa qasad, hulu hukum, min ba'di zalika fahiya kal hijal.
Bila anda tahu balaghah, mudah mengajar nak banding dengan nahwu saraf. Okey. Kita ambil saraf. Mana dia saraf? Ya. Saraf. Saya tak ambil semua ya. Saraf. Jadi dalam ni ada balaghah. Bila ada balaghah, maka dia ada dalam nahwu dan saraf. Okey. Okay. Tapi kita tak pasti di sini ada tak fasahah. Ya. Rasa saya tak ada. Kalau tak ada dia balik minta maaf. Sebab kita pun sama-sama nak terus ke baik. Okay. Okay. Kalau kita tengok saraf, nombor satu saraf ya. Saraf ni adalah summa. Summa ni nama dia ataf. Ataf ni macam wa ya. Kenal ataf? Summa wa kan? Fa kan? Summa. Ni qasad. Qasad. Ini saraf. Iaitu qasad ni saraf iaitu qasad campur dengan ya, betul? Itu saraf. Kita pecahkan qasad ini, asal dia qasad campur dengan ya, maknanya keras hati. Itu saraf. Ya, harus bezakan. Okey, nombor satu kita ambil saraf pada ayat ni ya. Saraf. Okey. Nombor dua, ni saraf. Qulubukum asal dia qulub campur dengan antum. Qulubu campur dengan antum. Ini saraf. Ya, dia cantum kataan, dia pecah kataan saraf. Ya. Min ini haraf jar. Haraf jar mabni. Ini kerja saraf. Mengenal setiap jenis perkataan dalam Al-Quran itu kerja saraf. Okey, jelas tak? Okay. Ba'di. Ni ba'di. Ya, itu saraf. Zaraf apa? Zaraf makan. Tak? Zaraf, mana zaraf tempat. Itu saraf. Zaman selepas. Makan. Tempat. Ini ba'di zalika. Kalau di sini boleh di zaman. Sebab menunjukkan masa selepas itu dia jadi batu. Ya? Zaraf kita beri zaman lah ya. Zaman ni masa. Okey. Okey. Fa ataf. Fa campur dengan dia. Okey? Okey. Kal hijarah ka haraf jar campur dengan al hijarah isim. Ya? Okey. Itu nama dia saraf. Okey. Saraf ini mengkaji bentuk perkataan, cantuman perkataan. Ya, daripada satu pecah kepada dua atau tiga. Ya, jadi setiap ayat Quran ada saraf. Ya, dan ada nahwu. Tapi tidak semestinya ada balaghah dan fasahah. Tapi setiap ayat yang ada balaghah dan fasahah ada nahwu dan saraf. Setuju tu? Kalau boleh sampai situ, baru faham. Okey. Zalika ada? Zalika kita bisa tak tulis? Zalika tu isim isyarat. Kita menamakan setiap perkataan itu adalah saraf. Tapi saya tak beri semua ni. Saya beri ini sekadar yang ya. Yes. Ya, dia dah balik negeri. Tadi? Dan faham tak saraf? Jadi saraf ni kita pecah macam kita pecah ni qasad ni kalau tak belajar saraf dia tak tahu benda. Tapi qasad ni asal dia qasad campur dengan dia. Kenapa ya? Sebab qulub.
kulub ni, kalau kolbun laki-laki, kalau kolban ni dua laki-laki, kalau kulub dari perempuan. Sebab dia mu'annah ghairul akil. Okey? Kum ni antum. Kulub bukum campur dia kulub campur dia antum. Tapi dia tak punya kulubu antum, kulubu kum. Itu dia salah. Okey, setuju? Lepas hari ni mesti minat ni. Kalau nak tunggu sampai isyak boleh ni. Bila dah seronok tu bila seronok sangat saya di sana dah datang balik, dah orang lama datang balik. Tak tahu siapa-siapa dari sungai mana mari kita nak belajar balaghah. Tak kenal. Dia tu sebab dengar nak belajar balaghah. Oh ya? Mana tahu melalui internet. Jangan kuasa internet. Okey, sekarang nahu. Nahu ya? Nahu. Kalau nahu tuan-tuan, kita tengok isim je. Jangan tengok lain, tengok isim saja. Boleh tengok lain. Kalau tengok lain masih balaghah. Kalau di sini. Ini jangan tengok pasal ni mabni. Okey, mabni tak ada nahu ni. Mabni alal fathi. Kerana dia adalah ataf. Qasad mabni ala sukun. Ya, dia kerana dia bersambung dengan kita. Okey? Ya. Kalau kita nak baca pun buku. Isim berbaris hadapan dengan tanda dhammah kerana dia jamak taksir dan dia berbaris hadapan kerana fa'il. Kalau boleh baca gitu, itu satu dari 23. Kalau boleh baca 22 lagi, hebat nahu. Jangan baca laju macam Dr. Zakir tu, jangan. Baca gini. Kulubu isim. Kalau kata fi'il, wrong. Isim berbaris hadapan. Dia baris depan ni yang ber ni kan depan. Yang ni komen. Kenapa dia baris depan? Kerana dia baris depan dengan tanda dhammah sebab dia mufrad, dan dia baris depan kerana dia jadi fa'il. Kenapa dia jadi fa'il? Kerana dia datang selepas fa'il. Selepas fa'il. Kan? Qasad tu fa'il. Ya tak? Tapi kenapa dia kata? Sebab kulub ini fa'il dia perempuan. Ini kena kata kulub qasad. Okey, itu nahu. Jadi nahu ni kita i'rab isim. Itu nahu. Isim ada 23 tanda, 23 tempat. 8 depan, 12 atas, 3 bawah. Tak apa, boring dengar kan? Tak apa, dengar. Boring tu pun orang tanya tak ingat juga. Okey. Jadi tuan-tuan, saya bagi contoh ya. Yang kedua, mim ba'di. Ja majrur. Baca ni, ba'di zaraf zaman. Okey. Okey. Ini kasrah dengan tanda kasrah, dan dia adalah ja majrur. Kalau kata ja majrur pun okey dah. Okey. Tengok ni. Zalika ni mabni tu. Jangan baca yang mabni tu. Zalika. Kau nak baca pun zalika mabni isim syarah mabni al-fathi, kan. Tak ada tempat dalam i'rab. Jangan baca. Baca ni ka haraf ja mabni al-fathi. Dalam Quran ja. Tidak kata mabni lagi, ja saja. Al-hijarati ismun majrurun bil kasrah li'annahu mufrad. Okey? Dan dia majrur kerana ja majrur. Ada berapa tanda sebab isim majrur? Ada berapa tanda? Ada berapa sebab? 3. 1 ada ja. 2 ada idafah. Yang 3 1, 2, 3. Yang 3 tabik baris bawah. Okey. Apa? Okey. Sekarang ni kita tengok. Ya, kita ambil contoh nahu nahu ni nahu. Okey, nahu. Okey, kita ambil
Qulubukum. Qulubukum. Okey. Kita ambil qulub. Qulub. Ismun. Marfu' bid-dhammi li'annahu jama' taksir wa huwa marfu' li'annahu wa huwa marfu' li'annahu fa'il. Ini satu contoh. Kita memberi nama kepada isim-isim yang ada baris. Ini isim baris depan. Ini isim zaman baris bawah. Ini isim biasa baris bawah kerana ada jar majrur. Kita membaca kedudukan isim, itu dikatakan nahu. Okey, sekarang kita pergi kepada balaghah. Dalam ayat ni tidak ada fasahah. Ada balaghah je. Mungkin ada. Saya tak mendalam kaji. Okey. Okey, cuba tengok ayat ni. Kita salin sini. Ya. Ini semua dah. Fantastic. Ini semua sudah? Okey. Okey. Kita tengok ni ya. Tengok. Okey. Kita tengok balaghah dalam ayat ni. Okey. Okey, balaghah. Dalam ayat ni dia punya balaghah dia summa qasat qulubukum. Ya. Min ba'di zalika fahiya kal hijarah. Okey. Jadi kita kena underline. Tuhan kata orang-orang kafir ni hati mereka keras. Apa keras hati mereka? Hati keras. Keras macam apa? Macam batu. Okey. Apa yang jadi pada hati mereka? Keras. Keras ni nombor 4, iaitu aspek hati orang kafir ni macam batu. Dia bandingkan hati orang kafir ni macam batu. Jadi tuan-tuan, qulubukum ini rukun pertama. Dia membandingkan kata musyabbah. Ingat tak musyabbah? Rukun kedua, ya, kal hijarah, seperti batu. Rukun kedua, rukun kedua, ya. Rukun kedua al hijarah, batu, ya. Rukun ketiga ka alat. Okey. Rukun keempat qasat. Qasat ni keras. Jadi ini rukun pertama, nama dia musyabbah. Rukun kedua musyabbah bi. Rukun ketiga alat. Rukun keempat wajah. Wajhu syabah. Wajhu syabah ni aspek sama antara hati manusia dengan batu. Hati manusia yang keras macamlah batu kerasnya. Ya. Jadi dalam ni kita kata ada balaghah. Balaghahnya adalah tasbih. Boleh? Tasbih di bawah bayan. Okay. Kita habis 1 hour ni, lepas tu Ustaz akan pergi frame. Tuan-tuan hafal frame dia. Kena apa cara hafal frame ni. Saya jangka-jangka bulan Ramadan ni, tuan-tuan ada beberapa ayat yang dah tahu mana balaghah ni. Antaranya summa qasat qulubukum. Ini adalah dikatakan tasbih. Dalam ini ada tasbih. Cuba sebut tasbih. Tasbih ni mana? Menyamakan. Menyamakan hati manusia yang keras dengan batu. Tasbih. Ini dikatakan ayat-ayat mutasyabihat. Kalau orang yang tak faham tasbih, dia kata hati manusia ni batu. Bukan. Hati manusia macam batu. Tapi batu ada yang lebih keras,
Walaupun batu-batu ini air lebih keras macam insang permata, keras lagi, tapi masih lagi air boleh masuk ikut celah-celah tu memancar air. Tapi hati manusia kalau keras, langsung tak boleh. Nampak tak? Sebab tu dia au asyaddu qaswan, bersangatan keras, lebih daripada batu lagi. Batu pun walaupun keras, boleh lagi. Lori pijak dia batu tak pecah batu. Tapi kalau lori pijak manusia, mati dah. Tapi hati manusia itu tidak macam itu. So sekarang ni kita kena buat ulasan. Ulasannya, Tuan Salim, ulasannya Salim. Dalam ayat ini Allah telah membandingkan kerasnya hati manusia sama seperti batu. Ya, sama seperti batu. Ya, dan semua 4 rukun tasbih, semua 4 rukun tasbih adalah semua 4 rukun tasbih ada di dalam ayat. Okey, semua ke-4 rukun tasbih. Mana ada rukun tasbih? Ni tuan-tuan, ni 4 ni. Ya, rukun ya. Ada dalam ayat. Kalau begitu, agak tulis. Ini dinamakan tasbih mufassal. Kalau begitu, ini dinamakan tasbih mufassal. Mufassal ni maknanya terperinci. Ada ke semua 4 rukun tasbih di dalam ayat. Dalam ayat ini Dalam ayat ini terdapat ke semua rukun tasbih yang 4. Ya, ada. Oleh itu dia dinamakan tasbih mufassal. Contoh mufassal ni aja deh. Mufassal, mim fa solun, mufassal. Okey. Mufassal. Cuba sebut mufassal. Tuan-tuan kena hafal lah. Sekarang ni hafal tasbih, hafal mufassal. Okey, kena hafal Kalau tuan-tuan nak dapat tahap Amerika, orang kata bukan Amerika, mana luar biasa. Ya, awak cikgu biasa, sastra Melayu, belajar pun tidak, tiba-tiba boleh mengajar sastra orang putih, sastra Arab. Nampak tak? Maksudnya Tuan Haji Ruslan lagi pula jurutera besok bersara dengan guru balaghah, bukan guru nahwu saraf, guru balaghah. Kita boleh mengajar balaghah walaupun tak main nahwu saraf, tapi orang tak boleh mengajar nahwu saraf kalau tak main nahwu saraf. Sebab balaghah ni dia sastra. Okey. Nahwu saraf pun dia kira sastra. Okey, sekarang ustaz nak bagi the framework of knowledge bagi setiap item ni. Balaghah. Ya. Balaghah. Ustaz nak bagi dia punya frame of knowledge ya. Balaghah. Kita dah bagi dah sebahagian. Diharap tuan-tuan dan puan faham apa itu ke-4 perkara tadi dalam Al-Quran Karim. Okey. Ya. Mari tulis dalam satu nota yang cantik. Okey. Okay. Sekarang ni tuan-tuan, kita tulis sini balaghah ya. Saya kena tulis kecil balaghah pasal takut tak muat. Ya. Balaghah ada 4, ada 1 dan bayan. Okey. 2 badi. 3 ma'ani. 4 falsafah.
ada orang kata falsafah ni satu bidang tersendiri. Falsafah. Ya. Jadi tuan-tuan okey. Jangan kita ini dia okey makni jangan. Salah. Okey. Falsafah duduk kat atas diri. Okey. Jadi tuan-tuan ingat balagha artinya sampai, pengesud, berhenti, ya, maknanya ucapan Allah sampai kepada makhluknya, kepada hambanya, sampai intihad, al-bulu, itu sampai. Okey. Tuan-tuan ada semua buku ni? Lima. Okey. Okey. Iaitu muka surat 19 ya, berkenaan dengan istilah tu. Nanti dulu, jangan buka lagi. Pasal kita takut tak habis ni. Semua ada ni. Okey, bayang tadi Okey. Okey. Jadi untuk mencapai kalimah itu sampai kepada makhluknya, Allah Ta'ala gunakan balaghah. Jadi untuk menjadikan kalimah itu balaghah sampai, Allah Ta'ala gunakan 3 sub-skill. Yang pertama, bayan. Bayan maknanya kalimah dia mudah, senang, jelas. Kan bayan kan? Orang tak boleh buat bayan kan? Senang, mudah, jelas, nyata. Ya? Itu makna bayan ya. Tuan-tuan bila buka besok buku, tuan-tuan jumpalah bayan, senang, kalimah, okey. Ya, mudah dan sebagainya kan? Okey. Nyata, ya. Rasional. Bayan itu rasional maknanya tidak illogical. Rasional maknanya logik, manusia boleh faham dengan mudah je. Common sense kan? Itu makna dia bayan. Jadi untuk menjadikan kalimah itu bayan, Tuhan menggunakan tu 2, 3, 5 sub-skill. Sub-skill ni di bawah bayan, bukan di bawah balik, bukan di bawah makni, di bawah bayan. Sub-skill dia ada 5 sub-skill. Satu, nama dia tashbih. Tu sebut tashbih. Tashbih ni maknanya perbandingan. Tuhan menyampaikan maklumat dalam ayat-ayatnya melalui perbandingan. Bukan sebarangan, perbandingan. Perbandingan dia. Jadi dalam perbandingan tu tuan-tuan, dia ada 4 rukun. 1, 2, 3, 4. Rukun pertama nama dia musyabbah. Musyabbah ni perkara yang dibandingkan, dibandingkan. Ini nama musyabbah. Yang kedua, musyabbah B, dibandingkan dengannya. Yang ketiga, alat. Dan yang keempat, wajah syabah. Wajah syabah ni aspek perbandingan. Okey, kita kata aspek perbandingan. Okay. Umpamanya kalau kita kata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu seperti laut, kal bahri, seperti laut. Fil judi, dari segi pemurah. Al judi maknanya pemurah. Muhammad itu, Nabi Muhammad kal bahri, seperti laut, kal bahri. Muhammad ini nombor 1, musyabbah. Ka ni nombor 3, alat. Nombor 3. Al-bahri ni nombor 2. Al-judi nombor 4. Jadi Muhammad dan laut
sama tentang pemurahnya. Jadi pemurah tu adalah wajah, syabah. Muhammad itu musyabbah. Al-Bahri musyabbah bi, dibandingkan dengannya. Ka alat. Okey, boleh? Ya dia. Wajah syabah. Aspek perbandingan. Ni bentuk perbandingan. Wajah syabah. Bentuk perbandingan. Kita nak bandingkan seorang tu dengan seorang tu, mesti ada benda. Ya? Ada benda yang boleh kita bandingkan. Tuan-tuan puan, ini subjek yang sangat susah tau. Saya antara orang yang tak faham pun belajar, tapi hari ni jadi faham pula. Sebab hari tu banyak tak faham. Jadi tuan-tuan janganlah nak cepat nak faham. Ya? Kena banyak baca, banyak baca, sabar. Lawan. Ya, kita akan tengok dalam Quran di mana dia ada tasbih. Ya. Boleh saya pergi kepada aspek kedua? Okey, aspek kedua, tuan-tuan, dia panggil al-majaz wal haqiqah. Al-majaz ni lebih kepada, kita kata macam majaz ni kita kata macam hakikat ni kita kata tersurat, jelas. Majaz, sindiran, tersirat. Okey. Ni dua benda ni. Cuba sebut al-majaz wal haqiqah. Ini sindiran ataupun tersirat, ini tersurat. Okey. Sekarang ni saya kata al-majaz ni al-majaz wal haqiqah. Kena sebut sekali. Al-majaz, umpamanya kita kata yahtubul asadu, sedang berkhutbah singa fil masjidi. Adakah singa betul? Oh, kalau singa khutbah lari habis orang. Tidak. Lari habis. Budu gadang lagi. Yahtubul asadu fil masjidi. Hari Jumaat ni tiba-tiba tengok singa. Mu jangan pergi tau, singa. Habis orang lagi. Tapi bukan singa. Sebenarnya singa tu dipinjam untuk seorang tok kotik yang keras. Garang. Okey. Jadi itulah dia, kita kata tersirat. Majaz. Sindir. Tersirat. Majaz. Kalau saya kata yaktubul muallim itu amama tilmiz, guru itu bercakap depan pelajar. Adakah dia singa? Dia memang guru betul. Guru manusia betul, bukan singa kan? Ini maksudnya hakikat, betul. Tersurat, betul. Ini tersirat, majaz. Ingat, majaz singa, hakikat benar guru. Itu beza. Anda kena faham betul-betul term ni. Kalau tidak, kita tak faham dalam Quran. Faham, terutama sekali nak beza antara bayan dengan badai. Sekarang ni kita go to bayan dulu. Buat bayan yang sangat popular. Bayan. Ingat, bayan duduk di bawah balaghah bersama dengan badai dan ni makni Anda simpan buku balaghah tu, kerana buku itu yang terbaru dan terakhir lengkap. Okay.
Ni macam kerja lah. Hakikat ya. Hakikat ni benar kan? Boleh? Kalau boleh, yang ketiga pula. Dalam ni ada tak tasbih? Ada. Dia membandingkan singa dengan seorang garang. Tapi ada tak orang garang? Ada tak alat? Ada tak wajah? Kalau alat tak ada, wajah tak ada singa saja, maknanya dia ni majaz. Okey. Kalau dia ada papat tu, ya, dia panggil mufassal. Kalau dia ada dua saja, dia panggil mujmal. Saya bagi betul tasbih mufassal mujmal. Bagi tak? Ya. Okey. Jadi kita pergi yang ketiga. Yang ketiga dia kata majaz mursal. Dia boleh majaz mursal. Majaz mursal. Ini majaz hakikah, ini majaz mursal. Ya? Majaz mursal ni sindiran halus. Macam kita kata tata bahasa lah kan. Ya. Kamu belajar tata bahasa Melayu sini? Ada? Sekolah bahasa ke? Ataupun peribahasa? Tak ingat tu mesti tak faham. Okey. Macam Musa ada 8. A, B, C, D, E, F, G, H 8. Jenis dia 8 jenis. Yang pertama nama dia sababiyah. Ya betul. Kita sebut sababiyah. Sebab katakan seorang ayah dia kata, kejayaan awak di tangan ayah. Kejayaan awak di tangan ayah. Maksudnya ingat tangan. Tangan tu maksudnya bukan ayah dia yang tolong jawab biasa. Tapi usaha gigih ayah itulah yang menjadikan anak tu berjaya. Okay? Kita ambil contoh. Ya? Nak arak Melayu. Nak arak ya. Najahuka, kejayaan awak. Najahuka fi yadi. Fi yadi, di tangan saya. Ya, mungkin anaknya agak menggaji kan. InsyaAllah ayah akan membantu awak, saya percaya. Najahuka fi yadi. Your success in my hand. Itu balaghah. Balaghah di bawah majaz. Ya. Dalam majaz tu ada 8. Majaz mursal, majaz mursal sababi. Jangan kita majaz tu nombor 2. Jadi najahuka fi yadi, kita katakan majaz mursal sababi ya, di bawah balaghah. Pelik tak, rasa susah tak? Itu term ni yang saya nak suruh perempuan jangan pisahkan. Ya. Sababiyah. Macam juga kita baca isi marifan tu, dia bawah kata atas bawah kan. Ingat, kejayaan awak disebabkan oleh tangan saya. Itu dipanggil sababiyah. Ya? Boleh kita teruskan? Ingat tu. Jadi ingat, sekarang ni kita dah belajar lah. Bayan ada belajar, tasbih ada belajar, musyabbah bi, alat, wajh syabah dah belajar, hakikat majaz dah belajar, majaz mursal dah belajar, sababiyah pula ni. B ni musabbabiyah. Musabbabiyah. Bi jatuh. Penyebab.
Ya. Penyebab. Okey. Tapi yang ayat pertama ni bukan ayat Quran. Ya. Ayat kedua ni tuan Haji cuba cari. Ya. Wa anzalallahu minas sama'i rizqa. Okey. Apa maksud wa anzala? Telah menurunkan Allah minas sama'i, daripada langit. Allah turun apa dari langit? Rizqa. Apakah dari langit tu Allah turunkan rumput, ya, ataupun diturunkan apa tu, kuih donat apa? Tidak, dia tak masuk atas langit. Dia turunkan air. Ya. Air tu penyebab kepada rezeki. Dengan air tanaman subur. Ya, padi pun boleh berbuah, gandum pun subur, menyebabkan hasil menjadi. Daripada gandum, beras, kita dapat buat bermacam-macam jenis kuih-kuih. Tak? Jadi dia kata di sini musabbabiyat. Maknanya rezeki yang turun disebabkan air. Bukan rezeki ni turun direct. Yang turun tu air. Jadi rezeki ni, turunnya rezeki ni disebabkan air. Tapi dalamnya ada sebut air tak? Okay. Itu dari musabbabiyat. Ingat rezeki. Ya? Penyebab. Jadi rezeki yang turun dari langit itu bukan rezeki, tapi air. Air menyebabkan rezeki itu keluar. Ya. Okey, tadi terus. Okey, boleh lihat sikit. Ada semua jam lagi. Nanti bila kita habis ni, saya akan bagi buku-buku surat. Ya, di mana akhir ya. Okay. C, kita bagi C dia kata iktibar makan. Iktibar ni mengambil kira apa yang telah berlaku. Sebut iktibar makan. Mengambil kira apa yang telah berlaku. Ya, umpamanya sebelum ayat Quran diturunkan, ramai orang yang mengabaikan harta anak yatim. Ya, maka turun ayat. Turun ayat tu untuk memberi keterangan kepada orang-orang yang mengabaikan harta anak yatim. Jadi ayat turun kemudian peristiwa berlaku dulu. Ya. Ayat dia wa'atul yatama, tunaikanlah kamu semua akan harta anak yatim, amwalahu, harta mereka. Ya. Ini dalam surah Al-Baqarah. Ya. Ya, kita tegas sebentar dulu ya. Amwalahu. Okey. Kita akan cari ayat. Ini ayat Quran ya. Wa'atul yatama, wa'atu, dan kembalikan al-yatama kepada anak yatim amwalahum, harta mereka. Ada lagi ayat ni, wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Jangan kamu tukar yang baik dia punya dengan yang buruk kamu punya. Ya, haram ya. Okey. Yang dipanggil iktibar ma yakun, mengambil kira benda yang akan datang. Ya. Boleh saya ni? Nak baris ke? Iktibar ni mengambil iktibar ma yakun, apa yang akan datang. Di sini kita tak jumpa lagi ayat Quran, nanti kita cari ya ayat Quran. Ya. Belum berlaku lagi ya. Ataupun akan berlaku kemudian. Nanti tuan-tuan ingat iktibar makan, iktibar ma yakun. Ingat dua tu. Nanti bila kita buka ayat, dah tahu dah, tapi ustaz nak bagi contoh. Okey. Okey. Yang seterusnya
juz'iyah. Ya, di bawah ni, ini saya buat ni, nama dia juz'iyah. Cuba sebut juz'iyah. Juz'iyah ni bahagian kecil. Juzu. Quran tu ada 30 juzu. Ya, juz'iyah. Allah Ta'ala menggunakan bahagian kecil untuk menunjukkan besar. Macam mana dia nak perintahkan kita sembahyang, dia kata warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ini dalam surah Al-Baqarah. Rokaklah kamu bersama dengan orang-orang yang rokok. Ar-raki'in. Nah, Al-Baqarah ayat berapa tadi? Rokoklah kamu bersama-sama dengan orang yang rokok. Rokok ni hanya salah satu dari rukun solat. Okey. Tapi kenapa dia gunakan rokok ni untuk mewakili, untuk perintah semayang? Maksud dia semayang kamu bersama-sama dengan orang semayang. Tapi dia guna rokoklah kamu. Jadi rokok ni dia panggil juz'iyah. Satu juzuk, satu bahagian kecil je. Saya tak tahu lah kalau perempuan boleh tahu benda macam ni dalam ayat Allah. Hebat sungguh. Saya kata hebat sungguh. Sabar sampai kita habis tak lama dah. Okey. Lepas tu kuliah. Ya, kuliah. Kuliah ni dia semua sekali. Dia melihat semua. Tapi sebenarnya juzuk. Dia melihat benda tu umum. Kalau dia katakan syariba aliyun bahrasin, Ali minum laut Cina. Laut Cina luas tau, banyak warna. Tapi maksud dia bukan minum lautan semua sekali, dia minum air laut Cina. Itu ya. Syariba telah minum aliyun Nahrul Nil. Ya, Ali minum sungai Nil. Bukan sungai seluruhnya tu, sebahagian saja. Tapi dia tulis semua sungai, tapi yang dimaksudkan sebahagian. Ini saya dulu tak faham ni. Ya. Kalau sekata saya minum sebotol air, ini memang tak ada masalah lah kan. Bahrul ni laut. Nahra sungai. Okey. Dia minum sebahagian dari sungai Nil. Tapi dalam ni dia sebut semua. Tapi maknanya dia minum air sungai Nil. Tapi dalam ayat ni dia sebut dia minum semua air sungai tu. Jadi air sungai tu mana boleh minum semua kan. Tapi inilah maksudnya balagh. Dia minum sikit. Sikit je, mungkin 2 gelas je. Air ni tu betul. Tapi di sini itulah dia kata balagh. Balagh ni artinya mungkin dia ni tak boleh minum air kalau tak minum air sungai ni. Kan? Dulu siapa dulu? Sultan mana dulu? Nak pergi melawat negeri bawa air daripada tempat dia. Tuan Kelantan dia? Bawa air sungai dia. Kalau macam tu susah kita. Okey, ada berapa lagi? 2 lagi. Sabar 2 lagi. Dah penat kan? Okey. 2 lagi dia nama Haliyah. D-E-F-D Haliyah. Haliyah ni keadaan sebenar. Okey. Ya'ishu. Apa ni ya'ishu? Hidup. Al-kufar fin na'im. Orang kafir itu hidup dalam nikmat. Maknanya dunia bagi dia bebas. Ya, nak makan apa, nak buat apa, nak makan haram tak haram pun, nak apa, nak makan riba tak riba pun dia bebas. Pasal bagi dia nikmat. Itu hal.
Ini ayat Quran je ni. Ini bukan ayat Quran. Contohlah. Okey. Yang isu mana? Ya? Yang isu mana hidup. Ni ya ni. Orang kafir hidup dalam nikmat, ya. Family dia Aisyah, ya. Family dia Aisyah. Dan yang akhir sekali, Mahaliyah, ya. Mahaliyah ni kita cari tak ada contoh juga. Mahaliyah memang tempat. Tempat. Saya cari. Jangan lupa kita ada dua lagi. Bayan ada dua lagi. Iaitu ni 1, 2, 3, 4 ya. 4 bayan ya. Ni 4 bayan ya. Ya. Ada dua lagi lah. Ni keempat. Okay, 4. Yang keempat ni dia boleh bayan, nama dia al-isti'arah. Al-isti'arah tu. Ya. Isti'arah ni maknanya dipinjam. Dipinjam perkataan ni untuk perkataan yang lain, ya. Okey. Isti'arah ada dua. Ada dua. A, B. Tengok tak ada beza ya. A. Yang tadi. Yaktubul asadu alal mimbar. Singa itu sedang berucap di atas mimbar. Okey, itu nama dia isti'arah. Ya, dan isti'arah ini nama dia isti'arah. Ini nama dia isti'arah taslihiyah. Taslihiyah ni jelas, terang-terang dipinjam singa untuk menunjukkan orang garang. Okey. Dalam ni pun ada tasbih ni. Dia mentasbihkan orang garang dengan singa. Tapi wajah Syabah tak ada, Allah tak ada. Jadi dia isti'arah. Yaktubul asadu. Tuan-tuan balik nota ya. Setengah perbezaan. Sebab kita belajar ni, kita pergi sekali, orang belajar mungkin 2 minggu ni, kita bagi dalam masa 2 jam je. Cuma kita nak tengok ya. Kemudian B kita kata bertasimu. Bertasimu ni tersenyum. Al-wardah tu tersenyum sekuntum mawar fil hakli. Oh, merah pula. Fil hakli sekuntum bunga mawar merah tersenyum di taman. Kita pergi tengok tak ada bunga pun. Yang ada anak tak imam duduk petik bunga sambil tersenyum. Jadi al-wardah tu isti'arah. Dipinjam perkataan wardah untuk menunjukkan seorang perempuan. Ya, jadi al-wardah tu dikata isti'arah, nama dia isti'arah makniyah. Ya, nama dia isti'arah. Kita sebut isti'arah makniyah. Ini jelas. Ini pinjaman sindir.
Ya, pinjaman sindir. Ya. Dia balik-balik kita, Pak Imam, kenapa tinggal bunga apa tu di kebun tu? Mana kenapa tinggal anak perempuan dia di kebun seorang-seorang tu kan? Bahaya. Betul lah kat mana. Okay. Okay, dan akhir sekali iaitu 5 dia panggil kinayah. Kinayah ni artinya sindir, betul-betul sindir. Okay. Ya, sindir. Yang kelima, kinayah. Al-kinayah tu dia kata simpulan bahasa dia pada sini simpulan bahasa sini lah. Ya. Okay. Okay. Kinayah ada 3. A, B, C. Ada 3 ya? 3. B, C, A, B, C. Ya. Kalau dikatakan Zainab itu seorang perempuan ya. Na'imatul kaffaini. Mana na'imatu? Apa na'imah? Tidur. Naik pada lembut atau tidur. Na'imatul kaffaini. Kaffaini. Mana na'imah ni mana? Lembut dua tapak tangan. Na'imah ni dua tapak tangan dia lembut je. Maksudnya na'imah ni tak bekerja, rehat. Mungkin anak raja, mungkin suami sayang kan. Ada pembantu 4 orang jaga dia. Ya. Jadi tangan dia lembut lah berbanding dengan tangan orang yang serba-serbi buat. Jadi tangan lembut ni mana dia sindir, dia kinayah kepada orang yang tak kerja kuat. Maksudnya kafai ni dua tapak tangan ni lembut. Ya. Okay. Kalau macam ni dia kata sifat. Dia kinayah tentang sifat. Sifat dia tak bekerja, rehat. Okey. Okay. Kinayah tentang sifat. Okey. Yang kedua, Zara mana Zara? Telah melawat Aliyun bila ada negara Maulidin Nabi. Ali telah melawat negara kelahiran Nabi. Mana negara apa? Madinah. Jadi dikata ini mausuf, kinayaan mausuf. Ya, ni tentang mausuf ni biladin, ni biladin sifat Maulidin Nabi. Maulidin Nabi ni sifat pada bilad, ya. Kemudian yang akhir sekali dia kata ya, Asy-syaja'atu. Mana syaja'atu? Syaja'atu keberanian. Fi baiti
fi baiti hantu. Ini tak jumpa lagi Quran. Keberanian itu berada di rumah hantu. Sebab rumah hantu tu dipinjam untuk menunjukkan keberanian. Sebab hantu itu seorang yang berani. Entah ya atau tidak hantu ada. Ya. Okeylah, kita berehat dulu ya. Jadi kalau boleh tuan-tuan, nanti kita akan buat contoh setiap ayat satu balaghah. Bawa buku ni je minggu depan. Saya cuti sebelum minggu. Ya, nak gimana? Oh, Balkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Tu'an wa dhamma fi tawfili fa innahu la yaghfiru liman illa anta. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa la tu'akhizna bil azai wa jarmi ya karim. Allahumma rabbi ishfina min kulli da'in wa afina min al-bala'. Allahumma rabbi ishfina min kulli da'in wa afina min al-bala' wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.